warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani yashrah bi sadri yasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran temu kita pada hari ini, pada pagi ni. Saya cek dulu sebelum ni. Ya, benar. Pada tahun 2019 kita telah berjumpa sekali, 2020 sekali, 2021 sekali, ini 2022. Malah saya ingat masa saya buat sedikit sempakan dalam Facebook, keluar yang lama-lama punya. Saya pun cek balik apa topik yang lepas. Topik yang lepas buka-buka tadi baru buka-buka terus sampai dekat, saya akan kata last sekali, kata insya-Allah kita akan jumpa tahun 2022. Jumpa sungguh. Masya-Allah. Sebab setahun sekali kan. Insya-Allah lepas ni kita tak jumpa setahun sekali lah. Kita akan kerap sikitlah berjumpa. Kerana saya dah mula dah duduk di sini. Jadi kita akan buka kitab yang mana sebelum ni kita membahaskan tentang kitab fiqh masa mula-mula itu dengan UMP gitu. Kalau ingat lagi lah, 2019. Ya, ada program dengan saya tak ingat, daurah tak silap. Kemudian kita jumpa beberapa kali lepas pada tu, kuliah maghrib dan kuliah subuh secara jemputan. Kali ni kita jumpa, kita buka kitab. InsyaAllah kita akan habiskan kitab ni lah. Yang mana kitab yang dipilih yang sesuai adalah kitab, saya tengok semua warna hijau, Inaban Penuntut, pada menghuraikan yang kusut. Tapi saya belajar dulu kitab kuning. Kitab kuning, ini kitab asal. Dia ada sedikit perbezaan. Kitab kuning ni kitab Jawi, kitab hijau ni kitab Rumi. Cuma saya tak tahulah ada lagi ke tak jual sekarang, rasa macam ada lagi. Sedikit perbezaan kitab yang kita akan buka ni dengan kitab-kitab lain. Ada satu perbezaan yang sangat ketara, satu aja. Yang lain tu sama aje. Yang ketaranya adalah semua kitab dia akan buat yang Jawi dulu. Kemudian lama mungkin tengok kitab lah. Kalau kitab tu umur 300 tahun, macam kitab Musolli apa kan, pada penghujung mungkin 50 tahun ataupun 30 tahun lepas dia Rumi kan. Kitab kita tak lama sangat. 80-an. Jadi masalah-masalah yang ada pada kitab lain dia cuba cari dan dia selesaikan. Macam mana masalahnya? Masalah untuk membaca kitab Jawi, orang akan bagi alasan kitab Jawi ni kecil. Memang pun kalau tengok kitab-kitab Jawi tu memang kecil pun. Jadi Rumi tu dia akan besarkan, satu tu bisnes lah, teknik bisnes lah, iaitu dia besarkan font tulisan sebab nak tukar jadi Rumi ni.
Dan dia jadi tebal lah. Bila tebal boleh jual mahal sikit. Itu teknik perniagaan juga. Tapi apabila alasannya kerana terlalu kecil, yang belajar ni yang agak berumur sikit, nak pakai spek lah, itulah inilah, kalau kecil pula tak nampak. Tambah-tambah dulu punya percetakan dulu bukan jenis cetak macam sekarang digital ke apa, photostat, bukan. Dia jenis yang pusing tu. Jadi dia bila dibesarkan dia akan pecah. Bila nak salin balik, tak mampu rasanya orang yang nak buat ni. Nak jual berapa kalau nak salin balik? Salin dalam jawi. Maka pengarang kita Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, dia besarkan awal-awal lagi yang jawi supaya tak ada alasan nak belajar yang jawi. Jadi satu-satunya perbezaan kitab Idaman Penuntut berbanding dengan kitab lain satu je, iaitu yang rumi kecil, yang jawi besar. Kitab lain yang jawi kecil, yang rumi besar. Kalau kita boleh perhatikan, memang betul yang rumi itu kecil, yang jawi itu lebih besar. Kalau nampaklah saya nak tunjuk ni. Yang ini yang jawi, rumi semua ada. Yang ni yang jawi. Kalau tengok dekat-dekat, saya rasa ini 10-11 font besar tulisan dia. Yang ini saya rasa entah kalau tidak 14 pun 16. 14 atau 16. Maknanya yang jawi lebih besar pada yang rumi. Cuma saya tak tahulah ada jual ke tak sekarang ni. Dan saya akan baca kitab jawi lah, tapi sama je. Cuma saya cek semalam, ada sedikit perbezaan. Bukan beza, tak disertakan yang ada daripada awal, pendahuluan, kemudian isi kandungan, kemudian bismillah terus. Bismillah tu masuklah. Dalam kitab jawi, pendahuluan, ada satu lagi yang tak ada. Pendahuluan ada, yang ini tak ada. Satu muka setengah, tak ada dalam rumi. Yang sebenarnya saya nak baca yang ni, pendahuluan, sebab kita nak mula kitab. Lagipun kitab pun ada yang main tak sampai, eloklah kita mukadimah dulu. Jadi pendahuluan ni, bila saya tengok ada dua pendahuluan, yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama ni pendahuluan, yang ada dekat rumi tu pendahuluan lah. Lepas tu ada satu lagi, dia tak tulis apa benda, tapi pendahuluan jugalah, sebelum masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim, bersuci dan hukumnya. Ada satu muka setengah. Jadi lepas ni saya baca, lepas ni ada yang tak ada lah. Bukan ada tak ada, siapa yang rumi memang tak ada lah yang tu. Saya tengok, tak tahu kenapa dia tak isi satu muka setengah je pun. Jadi kita akan mula kitab ni. Kitab ni Idaman Penuntut, pada menghuraikan yang kusut. Kitab ilmu fiqh, dia ada banyak bahagian, dia ada banyak siri lah kita kata. Yang ni banyak penggal. Ini penggal yang pertama. Pengarang ni bernama Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Dan kita kena kenal dulu pengarang sebelum kita baca kitab dia, sebagai kita beradab dengan dia. Kita kena beradab dengan dia. Sebab kita baca kitab dia tak kenal pula siapa kan. Jadi kitab ni dia membicarakan tentang fiqh. Kitab terbahagi kepada 3 jenis-jenis kalau kita panggil kitab. Yang pertama dia panggil matan, yang kedua dia panggil syarah, yang ketiga dia panggil hasyiah. Saya pernah terangkan ini tahun 2019. Saya ingat lagi. Saya ingat 2019 saya dah terang perkara ni. Waktu tu kita buka kitab Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Tapi saya secara ringkas lah. Kita bagi kepada 3. Semua kitab, janji namanya kitab, dia terbagi kepada 3 jenis cara penulisan kitab tu 3. Yang pertama dia panggil matan, yang kedua dia panggil syarah, yang ketiga dia panggil hasyiah. Jadi kita nak tahu kita ni matan ke syarah ke hasyiah. Apa dia matan? Matan ni satu kitab yang dikarang dengan sangat ringkas, poin ataupun nombor. Ringkas aja. Dan tak diterangkan apakah maksud, makna poin dia tadi, tak ada. Maka dia jadi nipis saja. Dan untuk belajar ni dia perlu syarahan tu panjang. Itu yang baca kadang-kadang sebaris 2 bulan. Maksud 2 bulan tu 2 kali lah, sebulan sekali 2 bulan lah. 2 kali, 3 kali baru je masuk baris yang kedua. Sebab matan.
Kalau baca aja, macam baca berita tu, memang tak akan faham. Yang kedua, cara penulisan kitab, dia panggil syarah. Syarah pun dah jadi bahasa Melayu. Syarahan tu. Dia ada terang sikit. Biasanya agak tebal jugalah. 500 ataupun 1000 muka surat. Biasanya. Satu lagi dia panggil hasyiah. Hasyiah ni berjilid-jilid. Berpuluh ribu muka surat dan berjilid-jilid. Yang diterangkan seterang-terangnya, sedetail-detailnya. Dia panggil hasyiah. Kita ni nak kata matan, ya. Tapi nak kata syarah pun ya. Duduk tengah-tengah. Di antara matan dengan syarah. Nak syarah pun tak berapa syarah sangat. Sebab ada yang ringkas je. Nak kata matan, tak berapa nak matan sangat. Ada yang panjang juga. Maka pengarang kita ambil poin yang tertentu. Kalau dia rasa yang ini perlu kita syarah, perlu kita bahaskan lebih dalam, lebih mendalam, maka dia akan mendalamkan. Yang ini tak perlu kot. Dia cuma letak saja nombor, maka saya lah terpaksa terangkan. Kalau tidak, tak faham juga. Itu adalah sedikit pembahagian kitab kita. Mari kita baca pendahuluan dulu. Eloklah kita baca pendahuluan. Yang ini ada semua ni. Rumi ada, Jawi pun ada. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Biasa kitab-kitab awal-awal dia akan puji Allah dulu. Kepada engkau aku sembah, dan kemudian doa. Ni doa ni. Kepada engkau aku sembah, dan kepada engkaulah aku mohon pertolongan. Berilah kami petunjuk ke jalan lurus, jalan mereka, yakni jalan Nabi-Nabi yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dikutuk dan orang-orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Siapa perasan ni apa benda? Perasan tak? Fatihah kan? Fatihah ni makna Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan seru sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku sembah, kepada engkau aku minta memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ke jalan yang lurus. Lepas tu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang engkau telah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka itu. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiq wasyuhada'i wassalihin. Bukan ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dikutuk. Maghdub waladhdallin, jalan yang sesat. Bukan Yahudi Nasrani lah tu. Jadi ni Fatihah ni. Dari sejak saya, mari kita baca cerita hari ni. Dari sejak saya mula bersara daripada jawatan kerajaan pada tahun 1967. 1967 ni dia bersara daripada jawatan kerajaan. Selalu kawan-kawan dan penuntut-penuntut, khasnya penuntut-penuntut darjah 4, darjah khas di sekolah agama Johor. Oh, kita belajar budak darjah 4 ni kitab. Oh gitu Ingatkan tingkatan 4 tu okey lagi. Darjah 4 10 tahun. Makna 10 tahun tu maknanya umur balik lah tu. 9 tahun ke atas tu umur balik lah, sampai 15 kan. Maknanya belajar ni apabila balik, permulaan balik kita ni. Alah, itu asal yang kita dah terlebih balik ni tak kisahlah. Janji tu belajar je lah ya. Di sekolah agama Johor, sekolah agama Johor. Jadi Johor antara negeri yang sangat hebat lah dari segi pengajian agama yang di bawah kerajaan Johor. Yang lain, negeri lain pun ada juga kan. Cuma kalau nampak yang lebih terkedepan Johor. Banyak yang terlebih ke depan Johor. Kerajaan negeri dia ni, Johor. Minta saya susunkan, kawan-kawan dia minta saya susunkan dan tuliskan sebuah kitab
dalam bahagian ilmu fiqh lah ni, yang seimbang, yang sesuai lah dengan darjah mereka, darjah 4. Sedangkan saya sendiri pun sebagai bekas salah seorang daripada jawatan kuasa mengarang dan mengatur kitab-kitab agama Johor. Memang kerja dia tu, buat kitab, susun kitab untuk budak-budak sekolah. Memang ada bercadang, dia pun memang bercadang, hendak meneruskan keluaran buku-buku itu hingga penghabisan. Dia memang ada rancangan macam tu. Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, ini dia nak karang satu kitab untuk kita ni lah, untuk darjah 4 sebenarnya. Kebetulan dia pun memang mengarang kitab-kitab yang hendak belajar sekolah agama Johor. Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, macam-macam lah masalah, busy, tu ini, kerja lagi kan, maka cadangan itu tidak dapat dilaksanakan hingga tinggal dalam impian saja. Setelah 15 tahun berlalu, 1982, timbul lagi permintaan seperti itu daripada sahabat-sahabat yang ikhlas, minta saya mengusahakan juga kerja ini. Setelah 15 tahun, kawan-kawan dia kata, hari tu kita ada bincang kan, 15 tahun lepas. Kita ada bincang, kalau boleh buat satu kitab untuk darjah 4, untuk budak-budak darjah 4. Tapi tak jadi kan. Apa kata kalau sekarang lah buat, 1982 masa tu. Keluar balik cadangan tu. Saya berbelah hati, berbelah bagilah, sanggup atau tidak, kerana tidak cukup pengetahuan. Sebelum ni dia tak nak buat, ataupun dia tak jadi nak buat, dia ada kerja, ada komitmen lain, kena karang kitab-kitab lain kan. Sekarang ni bukan masalah tu pula, masalah dia risau macam berbelah bagi nak buat, sebab dia kata dia tak cukup pengetahuan. Tak cukup pengetahuan, tetapi oleh kerana memandangkan seruan Tuhan, saya kena baca yang ni lah, sebab pelik pula. Ayat Quran tulis bahasa Rumi. Ni bukan dia tulis lah, sebab dia tulis yang Jawi, ini orang yang Rumi kan telah tulis. Saya pun tak sempat tengok. Surah At-Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin. Ni kena tengok tu, betul salah yang Rumi tu. Minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Betul? Betul lah. Sebenarnya tak boleh, kita tidak dibenarkan untuk menulis ayat Quran dalam bahasa selain daripada bahasa dia, iaitu bahasa Arab. Sebenarnya tak boleh. Ini bukan pengarang buat, ini yang Rumi itu buat, orang yang merumikan. Yang pendahuluan ni, yang anak dia, nanti kita akan cerita anak dia akan rumikan bermula Bismillahirrahmanirrahim, yang bersuci ni masuk kitab. Yang ini mungkin yang mencetak ni ke apa, Allahu a'lam. Tapi sebenarnya kita tidak dibenarkan untuk tulis ayat Quran dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Tak boleh, dosa. Tak boleh. Walaupun tujuan kita untuk hafal, sebab kita tak kerti baca Quran kan, nak hafal tak boleh juga. Tak boleh. Kalau nak hafal juga, cari rakaman ke, dengar rakaman mana-mana qari ke siapa dengar. Tapi kalau doa boleh, sebab doa tu memang bahasa Arab, tapi dia bukan ayat Quran. Yang tak boleh haram ni ayat Quran. Ayat Quran tak boleh. Tak boleh hadis makruh tulis dalam bahasa Rumi. Terjemahan dia tak apa, tak boleh. Sebab apa hadis makruh? Sebab hadis dia tidak terikat dengan hukum tajwid. Makhraj dia tak terikat, tapi Quran dia terikat dengan hukum tajwid dan makhraj. Macam mana kita nak sebut dalam Rumi ha pedas dengan ha bulat, ha simpul, ha apa, kha jadi kha, ha, macam mana ha pedas, ha tu dalam kurungan pedas, ha dalam kurungan pedas, apa? Betul. Macam tu juga yang lain. Ain, ain dia kan dalam sikit. A alif A, ain A juga. Apa letak apostrofi kat atas tu? Jadi susah. Jadi dia salah, dia akan jadi. Boleh bila tulis dalam bahasa selain daripada bahasa Quran, iaitu bahasa Arab, mesti salah punya baca. Orang pandai pun salah. Tengok. Falaula nafara min kulli. Falaula nafara min kulli. Nun mati bertemu dengan kaf.
Dia ada tajwid di situ. Masuk tu min. Ya ni min kulli. Jadi ikhfa pula. Sedangkan min. Jadi apa? M-I-N-G-K. Betul. Tapi dia tulis M-I-N-K-U. Jadi min kulli itu ikhfa. Salah. Confirm salah lah. Jadi hati-hatilah kita. Jangan kita tulis ayat Quran. Mesti biasa kita tulis sebab kita nak hafal dan kita tak kerti nak baca kan. Jangan tulis bahasa Rumi. Tulis juga bahasa Jawi dan belajarlah. Ataupun rakam, dengar. Ulang sebab nak hafal kan. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Okey, maksudnya hendaklah ada satu kumpulan dari tiap-tiap puak daripada kamu, kita semua ni lah, mereka yang pergi belajar supaya memahami hukum hakam agama, dan bila mereka kembali kelak ke tempatnya sendiri, hendaklah mereka mengajar kaumnya itu, mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran. Surah At-Taubah ayat 122, yang mana ini adalah arahan para sahabat ketika Nabi perang. Nabi tak bawa semua kita pergi perang, tidak. Nabi akan tinggal segolongan orang sihat, kadang orang muda, tapi untuk belajar dan untuk mengajar. Sebab kalau perang mati semua, habis siapa yang nak mengajar? Maka Nabi tak bawa semua ketika peperangan. Nabi ada tinggal dekat kampung. Macam tu juga seruan dalam Quran mengatakan fardu kifayah. Ni maksud fardu kifayah. Sebab tu dia kata hendaklah ada satu kumpulan. Dengan maksud bukan semua. Jadi ada satu kumpulan mesti kena keluar kampung untuk belajar, buat balik ilmu. Fardu kifayah. Tak buat macam tu semua berdosa. Fardu kifayah kan. Kita buat, orang lain tak payah. Bukan orang lain buat, kita tak payah. Duk asyik orang lain buat, kita tak payah. Fardu kifayah. Jadi mesti kena ada. Kalau tidak, tak berkembanglah ilmu di tempat itu. Duduk main orang tu je lah. Malah ilmu semakin lama semakin padam. Sebab yang meninggal dulu, dia akan lebih daripada yang generasi yang selepas pada itu. Memang gitu. Dalam bab agama, memang gitu. Patah tumbuh, hilang. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Itu dalam bab agama. Dalam bab lain, dalam bab keduniaan, ilmu-ilmu keduniaan mungkin. Tapi dalam bab ilmu-ilmu agama, orang kata patah tumbuh, hilang mengganti, tidak. Kalau tok guru pondok mati, tak ada yang boleh ganti sebiji macam tok guru. Dia boleh ganti pun, boleh lah. Anak murid dia yang boleh lah. Tapi tak sama macam tok guru. Meninggal pula, ada anak murid dia, tak boleh. Akhir sekali makin kurang. Sebab tu sekarang ni makin kurang. Takkan boleh ganti. Patah tidak bertumbuh, hilang tidak berganti. Tidak. Jadi nak tak nak kena ada untuk mengurangkan kadar kehilangan tadi tu. Kehilangan orang-orang berilmu, nak kurangkan, hantar di luar, bawa balik ilmu. Fardhu kifayah tu. Dan lagi memandangkan kerja ini satu daripada amal jariah apabila ni apa benda ni? Saya kena tengok yang ni hadis ke apa? Oh, ni terjemahan aja. Dan lagi memandangkan kerja ini satu daripada amal jariah apabila mati anak Adam, putuslah amal. Ni hadis ni. Maksud hadis. Apabila mati anak Adam, putuslah amalnya melainkan 3 perkara. Satu daripadanya ilmu yang digunakan. Ini hadis yang panjang ni kan. Bila matinya anak Adam, inqata'a amaluhu illa min salas. Bila matinya anak Adam, semua terputus melainkan 3. Sedekah jariah, anak dulu, anak yang mendoakan, sedekah jariah, dan ilmu yang dimanfaatkan. Dia ambil yang tu je, ilmu yang digunakan. Dia teringatlah hadis tu, Nabi kata terputus bila mati, tak ada, habis. Nak sedekah tak boleh, nak semayang tak boleh, semua tak boleh, kecuali 3 je. Walaupun mati macam tak mati. Anak, dia doa-doakan, anak buat benda-benda baik, semua dapat kat bapak dia dalam kubur, mak ayah dalam kubur, terus dapat seolah-olah macam mak ayah dia yang buat. Anak kita ni photostat bagi kita dari segi pahala. Walaupun dia tak doakan untuk kita. Kalau dia doa, lebih-lebih lagi. Dia macam photostat. Dia semayang, kita dapat pahala. Dia dapat pahala lah semayang dia. Kita dapat pahala juga. Kita ni ibu bapa. Macam photostat. Kemudian dia sedekah, kita dapat. Dia tak niat untuk kita, dapat juga. Apa yang dia sedekah semua kita dapat. Dia sedekah RM10 setiap hari Jumaat, kita dapat RM10 punya sedekah setiap hari Jumaat.
tanpa mengurangkan sedekah dia. Anak kita ni macam tu. Kalau dia niat untuk kita, lagi lah anak. Yang kedua, sedekah yang dia jariahkan, kemudian sedekah itu berjalan. Dia buat masjid ke, buat apa-apalah, dia buat mimbar ke, dia buat meja masjid ke, apa-apa dia buat, yang ketika dia mati masih lagi ada orang guna. Dia gali telaga ke untuk orang ambil wuduk, contohlah, apa-apalah, dia wakafkan apa-apa, berjalan selagi orang pakai. Amal jariah. Jangan lupa, amal jariah pun ada, dosa jariah pun ada. Dia mati tapi ada sesuatu yang salah dia buat sedang berjalan, dapat juga dosa jariah. Zaman dulu payah sikit dosa jariah ni nak buat, sekarang mudah sangat. Dalam media sosial, dosa jariah berjalan. Dia fitnah orang ke apa sebagainya, dan fitnah tu berjalan. Dia mati tetap ada saham dia dalam kubur, macam dia hidup tengah buat fitnah. Kalau dia fitnah orang gitulah. Dosa jariah apa ada, amal jariah juga ada. Yang ketiga, ilmu. Dia ajar orang amalkan ilmu tu ataupun orang sebarkan balik, maka dia seumpama macam hidup sedang mengajar. Maka dia teringat hadis tu. Sebab tu kita benda-benda basic kita jangan kontrakkan dekat ustaz-ustazah. Benda-benda basic jangan kontrakkan, jangan sub. Kita menkon, jangan sub dekat ustaz-ustazah anak kita ni, jangan. Fatihah kan benda basic, jangan bagi ustaz ajar. Maksudnya mula-mula kita ajar dulu. Bila kita ajar, setiap kali dia semayang berapa ribu kali dia semayang seumur hidup dia, semua dapat kat kita. Tapi kita bagi ustaz nak betulkan betul-betul nantilah. Kita dulu ajar bab bacaan yang agak-agak dia akan buat tiap-tiap hari. Kita ajar yang itu. Apa yang akan buat tiap-tiap hari? Sembayang lah. Sayang kalau kita bagi orang lain. Kita bagi, sebab yang mula-mula ajar, dia tu dapat saham. Ustaz-ustazah nak betulkan makhraj, nak betulkan je, nak mantapkan. Tapi ajar mula-mula tu, jangan bagi. Benda-benda basic, wuduk, jangan bagi ustaz-ustazah ajar. Maksud jangan bagi ajar dulu. Kita ajar dulu. Lepas kita ajar, dia ambil wuduk sempurna. Dia nak mantapkan pemahaman dengan ustaz-ustazah lah. Ini kita bagi semua, kita sab. Sayang, itu kita punya jariah tu. Saya pun cekalkan hati, menyingsing lengan. Menyingsing lengan, nak karang kita ni. Bertawakal ala Allah, mengambil sempena dengan hari keputeraan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal 1403. 14 berapa puluh tahun ni? Bersamaan 28 Disember 1982. 82 202 4 40 tahun. 40 tahun kan? 40 tahun. 2020 40 tahun. 40 tahun baru. Kitab-kitab Taurat biasanya ratus-ratus tahun. Jadi bahasa dalam kitab kita lebih mudah untuk faham berbanding dengan kitab-kitab lain. Macam kitab Musalli ke kan, kitab Sabilal ke, memang bahasa dia bahasa 200-300 tahun. Yang ini bahasa dia baru 40 tahun lepas. Orang kerajaan, orang kerja kerajaan, orang berpelajaran. Jadi bahasa dia tu bahasa yang moden lah juga. Saya pun mulakan sedikit demi sedikit, iaitu sebagai sambutan maulud bagi diri saya. dia mulakan dengan maulud Nabi. Alhamdulillah, maka terlaksanalah ia bagaimana yang ada ini. Saya namakan dia dengan nama Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut. Nama kitab ni. Pada mulanya kitab ini ditulis dalam huruf Jawi. Ni asal. Oleh sebab banyak permintaan supaya dipindahkan ke huruf Rumi, maka saya pun minta pertolongan daripada dua orang anak perempuan saya bernama Raigah dan Syukriyah, memindahkan kepada huruf Rumi, tetapi kedua-duanya dapat membuat separuh kitab aja. Kemudian saya minta cucu saya bernama Najwa Muhammad Ayub menyudahkan hingga habis. Saya berharap dan satu lagi yang rumikan juga, siapa ni, nama dia siapa ni, Syarikat Bajrai. Ini dekat Masjid Indiana tu, Bajrai. Sampai sekarang ada lagi ni tempat ni. Ni kalau diterbitkan tu Bajrai tu, Bajrai. Saya berharap dengan sebesar harapan kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala, barang apalah kiranya menggunakan saya ikhlas dalam apa je usaha, semata-mata kerananya, dia minta pada Allah supaya dia ikhlaslah sekarang kita ni, dan memohon dengan segala tawadhu', kan dah jadi lain, tawadhu' je pun nak sebut, tapi nak tulis dalam Rumi lah tak jadi, jadi tawadhu'. Apa tawadhu'? Bukan za, tawadhu' dot nak Rumi kan macam mana? Tak boleh. Sebab tu kata tak boleh tulis ayat Quran dalam bahasa Rumi. Tak boleh. Garanti salah. Garanti. Kita baca kadang-kadang ni, kita baca yang tulisan Arab pun salah, tiba-tiba tukar bahasa lain, lagilah salah. Bukan bahasa, tukar tulisan lain, lagilah salah. Moga-moga usaha ini menjadi bekalan kepada saya dan guru-guru saya selepas saya meninggal dunia. Lebih-lebih lagi besar harapan saya, moga-moga kitab ini berguna dan memberi manfaat kepada orang Islam amnya dan anak bangsa saya khasnya. Ini naka ala apa? Saya kena baca yang ni, yang asal. Innaka ala, nampak? Kan dah kat situ nak lari dah kan? Ini naka apa? Innaka tu, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa bil ijabati jadir. Itu betul. Okey. Sandaran saya dalam kitab ini ialah dari kitab Matla'il Badrain. Kitab Matla'il sangat detail. Kalau mengaji itu, saya pernah dulu masa di Selangor dulu mengajar kitab Matla' ni 9 tahun. Tak habis 9 tahun. Akhir sekali tak habis gitu. Yang kedua kitab Al-Baijuri, yang ketiga kitab Bujairimi Iqna'. Itu dia punya rujukan. Saya cuba seberapa daya pada mencari perkataan yang sesuai. Ni ya. Dia tak nak bahasa-bahasa lama, dia nak bahasa moden tahun 80-an kan. Yang mengelokkan jalan bahasanya mengikut susunan bahasa masa sekarang. Tetapi sebagai seorang manusia tidak sunyi daripada kelemahan, tersilap dan lupa. Kadang-kala apa yang saya fikir elok itu tidak elok pada orang lain, dan demikian juga sebaliknya. Itulah biasalah manusia. Kita rasa elok, orang rasa tak elok. Kita rasa tak elok, orang rasa elok. Kita rasa lawa, orang rasa tak lawa. Kita rasa tak lawa, orang rasa lawa. Gitulah. Sebab tu berlakunya perkahwinan sampai sekarang. Kita kata dalam hati kita, memang tak elok cakap ini cuma nak faham aja. Nak faham situasi yang berlaku. Macam mana boleh kahwin? Nampak lelaki tu handsome, perempuan ataupun biasanya terbalik. Biasanya perempuan lawa, tapi lelaki masya-Allah. Macam mana? Dia kata gitu. Dia kata gitu dalam hati dia. Memang tak elok lah kata gitu. Cuma macam mana dia boleh kata gitu? Dia dah nampak orang tu handsome. Macam mana? Kau tak nampak, kau punya pasal lah. Kita tengok dekat Afrika ada satu bangsa, lagi telinga dia luas, panjang, bukan luas, panjang, lagi cantik. Dia gantung besi, gantung apa? Saya tak ingat apa nama bangsa tu, kaum tu. Dia gantung panjang. Dia gantung dekat dia punya cuping ni dengan besi pemberat. Lahir-lahir macam kecil-kecil tu dah gantung dah. Lagi lama gantung lagi panjang, lagi menjadi rebutan. Kita tengok apa benda lah. Laki dia tengok dia paling lawa, lepas tu kahwin lah. Dia memang gitu. Kadang-kadang kita rasa benda ni bagus ni, kita pun kata buat gini. Orang kata ada pula bagus. Macam mana kau boleh fikir macam ni? Tak bagus langsung. Biasa manusia, warna-warni tu biasa. Kadang-kadang dia kata perkataan tu elok, senang faham kot. Pengarang ni kata, dia pun tulis perkataan tu. Orang lain kata macam ni lagi elok. Apalah, orang kata gitu. Dia kata biasa, itu biasa. Kadang-kadang apa yang saya fikir elok tidak elok pada orang lain, dan demikian juga sebaliknya. Apa yang elok pada orang lain tidak elok pada saya. Begitulah keadaannya, jarang hendak dapat cukup sempurna pada seorang. Memang tak boleh lah, memang tak boleh buat apa dah. Itulah manusia. Sebab tu kena ada tolak ansur. Tak ada tolak ansur, kena ada gitu. Dan itu kena ada mesyuarat. Kita kata elok, masuk mesyuarat, dia seorang kata elok, lain semua 10 orang kata tak elok. Agak-agak siapa yang tersalah pandang? Yang seorang tu lah, sebab aku seorang. Takkan dia kata kau orang semua tak reti, 10 orang, aku seorang reti gitu. Kadang-kadang dia kata ya dah. Sebab tu mesyuarat tu perlu. Dengan mesyuarat baru kita tahu
Aku ingat aku ni hebat sangat ataupun betul sangat. Aku nampak benda tu terang dah betul lah. Tiba-tiba 9-10 orang kata tak betul. Ish, takkan 9 orang tu yang tak betul? 9 orang majoriti lah. Dari itu bermaaf-maaf atau bertolak ansur menjadi asas kemajuan. Kita kena banyak bermaaf-maafan dan bertolak ansur. Sekiranya ada di dalam kitab ini masalah betul salah atau menyeleweng. Kalau ada salah, masalah betul salah tu macam tulisan-tulisan salah, perkataan yang salah, ataupun menyeleweng, ataupun hukum tu menyeleweng terus, salah terus. Yang halal kata haram, yang haram kata halal ke, yang sah kata batal ke, macam tu kan, yang batal kata sah ke. Daripada dasarnya tetaplah iaitu terbit daripada kejahilan saya. Dia ngaku dia yang jahil. Memang gitulah kita kalau yang perkara yang baik kita kena serah pada Allah. Kita kata Allah. Tapi yang buruk kita kena kata kita. Hakikatnya semua daripada Allah. Cuma yang buruk tu kita nisbahkan pada diri kita. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Barulah kita insaf. Kata Imam Syafi'i, pukulkanlah masalah itu kalau salah tadi tu ke dinding dan peganglah yang betulnya. Ini juga adalah kalam tawadhu' pengarang. Imam Syafi'i kata, kalau pendapat aku salah, kau ambil pendapat aku, kau lempar kat dinding, jangan pakai. Jika pendapat aku bertentangan dengan hadis Nabi, hadis kata gini, aku kata lain, kau ambil pendapat aku lempar dekat dinding. Orang sekarang salah faham ayat Imam Syafi'i ni. Ayat Imam Syafi'i ni kata, kalau dia salah ataupun tak sesuai dengan Quran dan hadis, agak-agak kita dengan Imam Syafi'i siapa lagi faham? Berani ke kita kata aku lagi faham pada Imam Syafi'i? Dia tak kenal lah Imam Syafi'i kalau dia kata gitu. Imam Syafi'i dia nak pergi belajar dengan Imam Malik, tok guru dia mazhab Maliki tu. Ketika nak belajar, dia kata dia minta seorang yang pembesar, sebab nak jumpa Imam Malik ni bukan senang-senang. Imam Malik ni kira macam guru yang besar-besar atau guru besar-besar waktu tu. Ada madrasah besar kat Madinah tu. Dia suruh orang besar untuk bawa dia. Orang ni pun, aku kalau kau suruh buat apa semua aku boleh buat. Imam Syafi'i kecil kan tu. Ada periwayat kata umur 7, ada riwayat kata umur 9 tahun. Tapi kalau kau nak suruh pergi jumpa Imam Malik, Allah, aku rasa lagi bagus. Kau nak apa semua aku boleh tolong. Tapi janganlah jumpa dia. Sebab dia orang besar. Nak juga belajar. Maka dia bawa lah Imam Syafi'i, dibawa lah orang yang besar ni, pembesar ni, dekat jumpa Imam Malik. Jumpa, dia tengok gitu, pergi kau belajar kitab Muwatta' aku dulu, baru kau datang belajar. Sebab dia tengok budak lagi. Pergi belajar kitab Muwatta', kitab karangan Imam Malik. Habis belajar, baru datang belajar dengan aku. Maksudnya tak kena martabat tu. Martabat budak ni memang tak kena waktu tu. Belajar dengan aku ni yang tinggi-tinggi. Takkan aku nak belajar alik batak, aku nak ajar alik batak. Tahu Imam Syafi'i kata apa? Kitab Muwatta' dalam ni hafal. Bukan belajar aja, hafal satu-satu. Cuba baca, belek, baca semua dalam kepala ni. Bila belajar, Imam Syafi'i orang miskin, tok guru dia Imam Malik tengah syarah, dia amai Elio. Tulis kat tangan. Kau buat apa ni Syafi'i? Aku tengah mengajar, engkau main Elio. Saya orang miskin, mak saya tinggal kat sini pun tak ada duit. Saya kena cari roti-roti. Imam Syafi'i antara yang sangat miskin, dia cari roti-roti bekas orang makan untuk dia makan dekat sampah-sampah. Waktu Imam Syafi'i ni ada beberapa penyakit lah. Beberapa penyakit yang kerana pemakanan tadi. Mak dia tak tinggal apa. Dan mak dia kata jangan balik selagi tak alim. Malah dia pernah balik, mak dia halau balik. Pergi, tak jumpa pun. Main Leo ni apa cerita? Saya tak main Leo, saya tak ada nak beli kolam, nak beli pensel, nak beli pensel tak ada, nak beli kertas pun tak ada duit. Habis tu apa? Main Leo, aku salin. Baca balik, baca. Sebiji-sebiji tak guru dia kata. Tiba-tiba belajar pula, hafal Quran umur 7 tahun. Umur 9 tahun kitab Muwatta', kita kitab Muwatta' pun tak pernah tengok. Ada orang kitab Muwatta' pun tak pernah dengar. Dia hafal masuk dalam kepala dia. Tiba-tiba imam tu, dan imam tu menjadi satu mazhab ahli sunnah wal jamaah yang terbesar. Tiba-tiba dia kata, kalau aku ni tak kena dengan hadis Nabi, tak kena dengan Quran, jangan pakai aku punya. Apa maksud dia? Masuk kalam tawadhu'.
Dan dia bagi tahu dekat orang yang setaraf dengan dia waktu itu. Dia bukan bagi tahu kat kita. Dia bagi tahu yang ulama-ulama yang setaraf waktu tu. Ramai lagi lah. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tu anak murid dia, Imam Hanbali tu. Dan banyak imam-imam lain lagi. Waktu tu yang setaraf dengan dia. Cuma mazhab dia tak tersebar kerana tak ada anak murid. Mazhab-mazhab lain, mazhab bukan ada 4, mazhab ada berpuluh, malah beratus. Mana sahabat pun ada mazhab. Mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Umar. Mazhab cuma tak ada anak murid, jadi dia habis gitulah mazhab tu, mati gitulah. Mazhab tu mati dengan matinya tuan punya mazhab. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada anak murid. Sebab tu sampai sekarang. Bukan 4 mazhab je, mazhab banyak. Dalam kitab Matla'il Badrain dia sebut mazhab Ibnu Abbas boleh korban dengan ayam jantan. Ni kan dia kata Matla'il Badrain ada. Terkejut kita. Korban dengan ayam jantan boleh. Akikah pun boleh dengan ayam jantan, itik boleh. Tapi kita boleh pakai ke? Tak boleh pakai. Perbahasan ni akan datang nantilah. Cuma ada dalam kitab. Memang ada mazhab-mazhab lain. Ada mazhab-mazhab lain. Jadi maksud ni kalam tawadhu' ni. Sebab yang lebih faham mereka lah. Mereka lah yang lebih faham. Alah kan yang kecoh-kecoh apa Nabi kanan untuk guru kiri tu. Fahamlah maksud di sebalik itu apa benda. Kita nampak Nabi konak kanan. Hakikatnya sebenarnya Nabi suruh konak kiri. Tok guru, bila sebut tok guru tu ulama lah, konak kiri. Dia agak-agak tok, bila sebut ulama dengan kita mana lagi faham Nabi. Bukan Nabi duk ada kat sini. Ini Nabi konak kanan, konak kiri. Kita pun ikut bukan ikut Nabi. Bukan gitu, nak ikut Nabi macam Nabi dah wafat lama dah. Jadi dia ada maksud di sebalik isyarat dia. Kita nampak Nabi suruh gini. Konak kanan lah tu. Suruh gini. Tapi para ulama kata gini. Nak ikut Nabi ke? Ikut ulama. Habis tu Nabi suruh buat gini. Kita tak faham maksud dia. Kita tak faham pun maksud dia. Biasalah kisah yang memang sangat masyhur. Nabi suruh sahabat ni, ramai-ramai sahabat pergi ke satu tempat untuk ada kerja lah, untuk sampaikan sesuatu. Waktu tu waktu Zuhur. Lepas main Zuhur semua, Nabi kata jauh juga perjalanan. Nabi kata gini, jangan semayang asar selagi tak sampai. Maksudnya semayang asar di destinasi. Okey, kemudian dalam perjalanan sahabat berlaku sesuatu dalam perjalanan, unta sakit, sesuatu lah. Jadi lambat. Masuklah asar. Dah masuk asar. Kemudian dah masuk asar. Kemudian dah nak masuk maghrib pula tu. Tak sampai-sampai lagi. Okey, sekarang nak semayang asar tak? Sedangkan dah turun dah semayang asar, malah semayang 5 waktu dah turun, maksud dah Isra Mi'raj dah. Malah dah turun ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga kamu semayang 5 waktu dan solat wusta, solat asar. Jaga dalam Quran tu. Kena jaga semayang asar. Kemudian Nabi kata, perjalanan ni memakan masa gini sekian. Kalau kau terus berjalan tanpa singgah-singgah memang boleh sampai waktu asar. Mungkin kalau kita sekarang pukul 6 macam tu lah kot, boleh sampai. Jadi perkara ini perlu disegerakan. Kamu jangan berhenti dan teruskan sembahyang asar di destinasi. Tiba-tiba berlaku masalah. Nabi tak sebut cerita pasal masalah berlaku. Unta sakit kaki, unta haus, unta tak nak berjalan, macam-macam tengah perjalanan. Sekarang ni lagi, saya buat cerita lah sikit. Lagi 15 minit nak habis asar. Nak sembahyang asar? Nak ikut Nabi? Ikut Quran. Quran suruh jaga sembahyang 5 waktu. Jangan keluar waktu. Nabi kata jangan sembahyang asar selagi tak sampai. Para ulama, para sahabat terbahagi pada 2. Ada yang tak sembahyang asar terus. Memang pergi sembahyang maghrib nanti baru sembahyang asar. Maksudnya qada. Tapi ada para sahabat sebahagiannya sembahyang asar juga. Tak dengar cakap Nabi. Sekarang nak ikut Nabi ke nak ikut para sahabat? Tu maksud dia. Maksudnya ada cerita lah. Maksudnya, ini sebagian sahabat kata, maksudnya Nabi kata, logiknya, adatnya boleh sampai. Perkara ni perlu disegerakan. Kalau berjalan terus, tak ada apa-apa masalah, memang boleh sampai. Jadi kita kena ikut cakap Nabi sampai. Nabi tak cakap gitu. Kan panjang tu. Itulah maksud dia. Boleh semayang di asar di sana dengan maksud perkara ini perlu disegerakan. Tapi kalau entah tiba-tiba jadi unta mati, unta sakit, unta patah kaki, bila dah nak biasa, takkan tak semayang. Kenalah semayang. Habis Nabi cakap tu, Nabi cakap kalau Nabi tak cakap gitu. Nabi cuma cakap sampai sana baru semayang. Tapi kenapa jadi panjang lebar ni?
Fahamlah. Macam itulah maksud dia. Kita nampak, kalau kita nampak Nabi kata, kalau pergi sampai semayang asar di sana, kalau tak sempat pun tetap semayang asar kat sana juga. Kita faham gitu. Ulama tak faham gitu. Ulama kata itu baru satu hadis. Tengoklah ayat Quran. Buat keluar ayat Quran pula. Suruh jaga semayang, jangan tinggal semayang, jangan keluar waktu. Jangan tak semayang sampai terkeluar. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang semayang, alladzina hum an salatihim sahun, yang menangguh-nangguhkan semayangnya sehingga keluar waktu. Tu fawailul musallin. Ayat Quran tu nak letak kat mana? Hafizu ala salawati was salati wal wusta, nak letak kat mana? Jaga kamu semayang asar tu nak letak kat mana? Ayat Quran tu. Dan ayat-ayat Nabi, hadis-hadis Nabi yang lain yang kata jangan keluar daripada waktu, jangan keluar daripada waktu, jangan keluar daripada waktu semayang, nak letak kat mana? Cuma ada satu je hadis Nabi yang kata semayang direct ke destinasi. Jangan semayang kat mana? Semayang asar di destinasi. Satu, nak nak dibandingkan dengan ayat Quran yang banyak lagi, hadis yang banyak lagi yang suruh semayang juga. Kalau nak habis waktu, jangan bagi terkeluar. Nak buang yang mana tu? Maka ulama dia tengok semua. Jadi satu ni special case. Okey, siapa special case tu Nabi tak sebut, ulama yang sebut. Kita kena gini. Nabi suruh lain dah jadi dah. Tu maksud dia. Itu dia kata kat sini. Sambung apa dah? Okey. Jadi maksud Imam Syafi'i ni bukan suruh kita cari dalam Quran, cari dalam hadis, lepas tu kita tengok bertentangan dengan Imam Syafi'i, bila bertentangan kita buang Imam Syafi'i tu. Amboi. Tak sedar diri sangat. Kita semayang subuh kadang-kadang pukul 7, lagi 5 minit nak habis, lagi 10 minit nak habis. Tahajud pun tak ada. Dia hari tahajud. Kitab satu pun tak pernah karang. Baca kitab pun tak pernah. Jarang-jarang. Tiba-tiba imam yang besar tu kita boleh campak kan. Dia cakap dengan orang martabat dia waktu itu. Ulama macam dia waktu itu. Tu dia cakap itu. Kalau ada, kau lempar. Bukan untuk kita. Tu kadang-kadang kita salah faham. Dan jika tiada keberatan, sila berjumpa saya. Kalau salah, pergi jumpa dia. Atau beritahu dengan surat. Dan dia bagi alamat. Nombor 1 Jalan Haji Yaakob, Kampung Muhammad Amin, Johor Bahru. Mana orang Johor? Ada tak kampung ni? Kenapa dia bagi alamat? Dia nak bagi tahu, aku ni amanah, aku bukan nak sesatkan orang, aku bukan saja buat salah. Kalau tersalah, datang rumah. Apa dia panggil? Transparent dia panggil. Transparent. Bukan main sorok-sorok, bukan letak nama samaran macam orang sekarang Nak kata bukan-bukan, takut orang kata, buat fake account. Fake account senang je, buat Facebook ke apa, fake account ngata macam-macam. Orang tengok, siapa dia ni? Gambar kucing. Mengata orang sedar sangat. Dia tak pakai account ni betul dia. Tak bertanggungjawab betul. Tak bertanggungjawab betul. Patutnya barulah account betul, biar tengok muka siapa yang nak kata ni, yang nak komplain macam-macam ni. Dia tak. Datang rumah. Sebab kalau salah dari rumah, kita bincang, aku betulkan. Allah, beza dulu dengan sekarang. Saya sedia membetulkan apa yang salah atau menyeleweng itu dengan mengucapkan ribuan terima kasih. Johor Bahru, 22 Jamadil Akhir 1403, 6 April 1983. Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Okey. Saya baca lagi satu, laju-laju yang ni. Yang ni tak ada lah tu, yang saya sebut tadi. Ini tak ada. Sebab kita dah berapa dah? 46 minit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendahuluan yang kedua tak ada dalam Jawi, dalam Rumi. Saya tak tahu kenapa. Saya baca ni. Saya mulakan menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kerana bersempena atau mengikut jejak kitab Allah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Quran kan mula Bismillah. Mula-mula kan? Okay. Pada kebanyakan surah di dalam kitabnya. Dalam Quran, kebanyakan surah dimulakan dengan Bismillah. Bukan kebanyakan, semua surah Bismillah. Surah Taubah satu je yang tak ada Bismillah kan. Dan beramal dengan hadis Nabi SAW bagaimana sabdanya, kullu amrin dzibalin la yubda'uhu fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, padanya
jadi kurang berkatnya. Jadi sebab tu dia mulakan dengan bismillah kitab ni. Makna perkataan tiap-tiap perkara yang digemari itu ialah perkara atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak sekira-kira tidak haram pada zatnya. Yang ini kena bahas panjang ni sebenarnya. Saya baca dulu, kalau saya rasa nanti kalau kita perlu ulang, kita ulanglah akan datang. Tidak makruh pada zatnya, bukan zikir tulen, bukan zikir tulen, dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Maknanya nak baca bismillah ni pun ada yang haram baca bismillah kalau nak buat sesuatu. Ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang wajib. Bukannya asal bismillah je semua boleh. Tidak. Maka perkara yang haram pada zatnya seperti haram baca bismillah. Seperti zina. Nak berzina baca bismillah, haram. Sebab perkara zina tu haram. Haram dimulakan dengan bismillah. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas dari hak orang lain, sunat juga dimulakan dengan bismillah. Kerana haram itu dengan sebab yang lain, iaitu merampas. Dia rampas air, curilah rampas ni. Curi air, ambil wuduk. Sunat tak bismillah? Kan wuduk kan sunat bismillah. Kau bismillah apa? Air pun kau curi. Kalau susah nak faham, kita tukar contoh lain. Curi ayam, lepas tu nak sembelih, sunat bismillah. Sembelih ayam, sembelih binatang, tak wajib bismillah, sunat. Yang wajibnya orang yang sembelih tu adalah wajib orang Islam ataupun ahli kitab. Ahli kitab dah tak ada, orang Islam. Orang Islam dah ahli kitab, kalau sembelih boleh makan. Bismillah tu sunat aja. Jadi curi ayam, sembelih, sebut bismillah. Bismillah tu sunat. Sunat ke sebut bismillah walaupun ayam tu curi? Ya. Lepas tu nak makan ayam, kari ayam yang nak makan tu, sop ayam yang duk buat tu dengan ayam curi tadi, sunat ke bismillah nak makan? Sunat juga. Sebab curi itu yang haram, bukan makan, bukan sembelih. Sembelih tu cerita lain. Tapi haram tetap haram, haram curi tu. Maka dia kata kalau berzina, memang zina tu dah haram, maka haramlah bismillah. Kalau makan bismillah dengan ayam curi, makan dengan ayam curi itu cerita lain. Yang ayam curi itu berdosa. Sembelih itu cerita lain. Makan ayam curi itu cerita lain. Maka sunat juga bismillah. Ada orang buat gitu. Dan perkara yang makruh pada zatnya seperti makan bawang putih mentah. Kita tambah makan bawang putih mentah, makan bawang merah mentah, semua yang mentah-mentah. Yang masak tak makruh. Tambah musangking yang bau-bau lah maksudnya. Makruh tu, maka makruh bismillah. Makruh dimulakan dengan bismillah. Sebab buah kedah, buah petai, jering, jering yang rebus, okey, janji tak ada bau. Yang makan-makan berbau, makruh, maka makruh bismillah. Kita durian kita sebut bismillah kan. Makruh tu bukan sebab durian, sebab bau. Bau. Jadi makruh makan, maka makruh juga bismillah. Sebaik tak haram. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan, sama juga makruh. Ambil wuduk dengan air panas, makruh. Bukan suam, panas, makruh. Jadi adakah sunat bismillah ketika nak ambil wuduk? Sunat, sebab air panas tu yang makruh, wuduk tu cerita lain. Tu faham kat situ. Dengan cahaya matahari, panas dengan cahaya matahari. Kalau panas dengan water heater tak apa. Dan bacaan yang bejana dan dalam bejana yang berkarat. Dah lah panas dengan matahari. Air musyammas nama air ni. Saya baca laju, kita tak masuk kitab lagi ni. Dimulakan dengan bismillah. Kerana makruh dengan sebab yang lain itu air panas. Demikian juga. Jadi kalau pakai air panas, sunat juga bismillah ketika nak ambil wuduk, kerana air panas tu yang makruh, wuduk tu cerita lain. Gitu kot dia kata. Demikian juga tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulen. Zikir tulen tak sunat, tidak dituntut, tidak sunat. Baca pun tak berdosa, tapi tidak dituntut, dia kata sini. Zikir tulen, zikir tu memang tulen, seperti hendak membaca la ilaha illallah. Kita nak zikir la ilaha illallah ni, dia pun bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sunat, tak sunat bismillah tu. Tapi kalau baca juga, baca lah. Cuma tidak dituntut, tidak sunat dan tidak dituntut. Atau subhanallah,
Kita nak baca subhanallah ni. Okey, berapa kali? 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, tak tuntut. Tapi kalau baca, takkanlah baca bismillah berdosa. Cuma tak dituntut. Atau assalamualaikum, nak bagi salam. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, tak sunat. Atau seumpama, termasuk juga azan. Azan juga tak sunat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, tak sunat. Tapi samalah juga. Kalau buat bukan berdosa, cuma tak dituntut. Bila tak dituntut, buat juga tak berdosa. Tidak ada tuntutan. Ayat dia gitu, tidak ada tuntutan. Tapi kalau nak makan, ada tuntutan, bismillah. Itulah. Ada dengan maksud jika ada tuntutan, dia tak buat. Tapi bukan wajib lah. Kalau wajib berdosa kan. Jika ada tuntutan, bismillah, dia tak buat. Tuntutan tu ada, maka meninggalkannya makruh. Macamnya nak makan tak sebut bismillah, makruh. Tapi kalau tak ada tuntutan, bismillah, dia buat juga, tak jadi apa. Dia tak buat, tak jadi apa. Tak ada makruh, tak ada makruh, tak jadi apa. Tu je beza dia. Adapun zikir yang tidak tulen seperti membaca Quran. Baca Quran ni zikir juga, tapi dia bukan zikir tulen. Okey? Maka sunat dibaca bismillah. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak dimulakan dengan yang lain. Memang dituntut untuk baca yang lain, bukan bismillah. Maka sunatlah baca yang lain tu sebab memang dah dituntut. Dia bagi tahu daripada bismillah, seperti khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat dituntut dengan alhamdulillah, innal hamdalillah. Dia panggil hamdalah. Jadi tak sunat naik. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk lepas azan, bangun balik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah atau alhamdulillahil qail dan sebagainya. Tak sunat. Sebab khutbah Jumaat, khutbah raya, khutbah istisqa, minta hujan, disunatkan dengan hamdalah, memuji Allah, bukan bismillah. Samalah juga. Kalau buat juga, sebab ada teks khutbah Jumaat dulu saya ingat, dia tulis bismillahirrahmanirrahim, tajuk. Lepas tu baru alhamdulillah. Ada khatib ni dia baca bismillah dengan tajuk-tajuk dia baca dulu. Baca alhamdulillah, innal hamdulillah, dah lah, tajuk tak payahlah baca. Kan? Tapi kalau buat juga tak ada apa-apa. Makruh pun tak makruh pun tak ada apa-apa. Tak jadi apa. Khutbah raya dan sebagainya. Jadi maksud tiap-tiap perkara yang digemari dan yang ada nilainya pada syarak itu ialah perkara yang lain daripada tersebut itu, seperti hendak makan, itu sunat bismillah, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan, hendak menulis, hendak mengaji, hendak bersetubuh dan sebagainya yang bukan dipandang rendah. Iaitu semua sunat bismillah. Tak, yang ini tak sunat baca bismillah. Malah ada hukum makruh sunat bismillah. Perkara tu bukan haram, perkara tu bukan makruh. Perkara tu tak haram, haruh aja boleh. Tapi makruh juga bismillah. Iaitu perkara yang dipandang rendah. Apa dia? Dia kata atau hina, yang dipandang rendah atau hina, seperti hendak berludah. Bismillahirrahmanirrahim. Tui, makruh. Tak boleh. Hendak kentut. Dalam kitab kita baca, nak kentut ni bismillahirrahmanirrahim. Bom. Bismillahirrahmanirrahim, korek hidung. Jangan buat kerja gitu. Jangan buat kerja gitu. Hendak berak. Tak boleh atau sebagainya. Sebab dia kita nak buat baja, kita ambil tanah, ambil tai lembu ke, tai ayam ke, kita nak campur, masa nak sodok tu kan, bismillah, tak sunat. Sebab benda tu benda lekeh, benda bukan haram mencampurkan najis dengan tanah, tak haram. Tapi perkara yang hina lah, perkara yang lekeh, seolah macam menghina pula. Habis. Saya nak habiskan tu je. Betul, saya baca laju. Bismillahirrahmanirrahim, bersuci dan hukum, baru masuk. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat situ lah. Bukan berhenti, kita barulah nak masuk. Yang tadi mukadimah. Ambil masa berapa minit? 50 lebih. Boleh lah tu. Jadi kalau tengok tu, kita akan bahas akan datang bersuci dan hukumnya, hukum menggunakan bejana, haid, nifas, bab salah semayang, apa lagi ada tu, bab jenazah, bab zakat, bab puasa, bab haji dan umrah, bab udhiyah, sembelihan. Cuma bab udhiyah ni boleh kalau kita nak ngaji nanti dekat-dekat korban, kita boleh lompat ke sini dulu. Sebab nak sampai bab udhiyah ni tak tahulah tahun bila. Macam tu lah. Tapi kita akan mulakan pendahuluan, kita akan mulakan bersuci dan hukumnya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu, insya-Allah kita akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.
dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.